Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah. Kami bersyukur kepada Allah kerana kita dapat bertemu kembali, dan alhamdulillah kita Allah panjangkan usia untuk kita berada pada bulan Ramadan tahun ini. Walaupun kita telah berada di bahagian akhir bulan Ramadan. Jadi insya-Allah pada kali ini kita akan berkongsi sebuah hadis berkenaan kelebihan Ramadan. Untuk kita rebut kelebihan yang ada selagi mana Ramadan ini masih ada. Jadi kalau kita lihat bagaimana kelebihan Ramadan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis. Cuma pada kali ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu hadis yang Nabi sampaikan kepada para sahabat di penghujung Syaban, yang menjelaskan kepada kita tentang kelebihan bulan Ramadan ni. Jadi dalam hadis ni kata Salman Al-Farisi radhiyallahu an, sahabat Nabi ni, kata beliau, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Nabi SAW telah berkhutbah kepada kami, kepada para sahabat lah, iaitu pada akhir hari ataupun akhir bulan Sya'ban. Dalam sabdanya Nabi bersabda dalam khutbah ini, ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Wahai manusia, telah datang kepada kamu bulan yang penuh dengan keagungan dan penuh keberkatan. Bulan Ramadan ini bulan yang agung, bulan yang berkat, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, kata Nabi. Bulan yang mana padanya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita malam Al-Qadar ini, sama ada pada tahun ini ataupun sekiranya dipanjangkan usia untuk tahun-tahun yang akan datang. Mana terdapat dalam bulan Ramadan ini satu malam yang ianya lebih baik daripada 1000 bulan. Mana ibadat yang dilakukan padanya sangat besar ganjarannya. Syahrun ja'alallah siyamaha nahari faridah, iaitu bulan di mana Allah menjadikan puasa padanya adalah merupakan satu kefarduan, satu kewajipan. Puasa ini termasuk salah satu daripada rukun Islam yang mesti dilaksanakan, dikerjakan oleh orang-orang Islam. Salah satu daripada rukun Islam. Bulan di mana Allah menjadikan puasa padanya satu kefarduan. Adapun pada hari-hari yang lain, bulan-bulan yang lain, maka puasa ni puasa sunat. Tapi dalam bulan Ramadan, penuh dalam bulan Ramadan, puasa itu merupakan suatu kefarduan, iaitu puasa bulan Ramadan. Wa qiyama lailihi tatawwu'a, dan pada waktu malamnya pula Allah menjadikan qiyam, menghidupkan malam dengan qiyam Ramadan, suatu yang sunat. Makna qiyam ni sama ada dengan kita solat sunat tarawih, solat sunat witir, itu yang biasa kita buat. Bahkan termasuk sebenarnya qiyam itu dengan kita melaksanakan ibadat-ibadat lain. Kita baca Al-Quran, kita berzikir, kita berdoa, kita hadir pada waktu malamnya untuk solat maghrib, solat isyak secara berjemaah. Jadi itu termasuk qiyam pada malamnya. Jadi rebutlah peluang ketika masih kita berada dalam bulan Ramadan ni untuk kita dapatkan kelebihan ini, sama ada dengan yang fardu ataupun yang sunat. Jadi tarawih ini hanya dalam bulan Ramadan sahaja, ia tidak terdapat dalam bulan-bulan yang lain, hanya khusus untuk bulan Ramadan. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair,
Maka barang siapa yang mendekatkan diri pada Allah dengan melakukan perkara-perkara yang baik, itu perkara-perkara yang sunat ni, kana kaman adda fariidatan fi ma siwa, maka dari segi fadilatnya, pahalanya, seolah-olah dia melakukan satu kefarduan. Ya, kita buat yang sunat dalam bulan Ramadan ni, Allah gandakan pahalanya berlipat kali ganda, sehingga seolah-olah kita melakukan suatu kefarduan. Ibaratnya, kalau sekiranya kita sembahyang sunat satu rakaat dalam bulan Ramadan ni, seolah-olah kita sembahyang satu rakaat fardu dari segi pahala. Ya, besar apa pahalanya. Itulah dengan ibadat lain. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Dan siapa yang melaksanakan sesuatu kefarduan, siapa yang melaksanakan satu-satu kewajipan, maka dari segi pahalanya, fadilatnya, seolah-olah dia melakukan 70 kefarduan. Allah gandakan 70 kali ganda, ya, untuk ibadat fardu, ibadat wajib yang kita buat. Kalau biasanya ibadat ni Allah gandakan 10 kali ganda. Ya, al-hasanatu bi asyri amsalha, sebagai contoh. Tapi dalam bulan Ramadan, kefarduan Allah gandakan kepada 70 kali ganda. Maknanya seolah-olahnya satu rakaat zuhur yang kita lakukan, contoh, maka seumpama 70 rakaat pada waktu-waktu yang lain, pada bulan-bulan yang lain, hari-hari yang lain. Mana besar ya ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Kemudian sabda Rasulullah lagi, wa huwa syarrus sabr. Ya, bulan Ramadan ni adalah merupakan bulan kesabaran. Bulan untuk menguji kesabaran dan membentuk kesabaran dalam diri kita. Was-sabru thawabuhu al-jannah. Dan sabar tu pahalanya adalah, ataupun ganjarannya, kata Rasulullah, adalah syurga. Ganjaran bagi orang yang sabar. Dan banyak kita lihat dalam Al-Quran Allah menjelaskan perkara ni. Wa basyiris sabirin. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Iaitu dengan pahala dan ganjaran syurga yang Allah berikan. Besar ganjarannya. Kemudian sabda Rasulullah lagi, wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Bulan Ramadan ni bulan yang ditambah padanya rezeki orang-orang yang beriman. Murah rezeki, banyak rezeki bagi itu orang yang beriman yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan ni. Kemudian seterusnya, man fattara fihi sa'iman kana maghfiratan lidzunubi, kata Rasulullah. Siapa yang beri makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka ni, maka ianya adalah merupakan suatu yang menghapuskan dosanya. Wa itqan li raqabatihi minan nar, dan menyelamatkan atau membebaskan tengkuknya, dirinya daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Besar fadilat memberi makan kepada orang yang berbuka puasa ni. Wa kana lahu mithlu ajri min ghairi an yanqusu min ajri as-sa'imi syai'. Dan kata Rasulullah, bagi orang yang beri makan kepada orang berbuka puasa ni, baginya pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa tu, tanpa dikurangkan sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Mana Allah sediakan pahala yang lain bagi kita apabila kita beri makan kepada orang yang puasa untuk mereka berbuka puasa. Besar fadilat dan ganjaran. Jadi bila sahabat-sahabat dengar apa yang Nabi sampaikan ini tentang sedekah, tentang beri makan kepada yang berbuka puasa ni, di kalangan mereka ada yang bertanya. Qalu, yang mereka berkata, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru as-sa'im alaihi. Wahai Rasulullah, bukan semua di kalangan kami mampu untuk beri sumbangan, untuk beri makan kepada yang berbuka puasa. Sebab kami pun miskin, tak ada apa-apa yang nak sumbang, tak ada apa-apa nak diberikan kepada orang yang berpuasa supaya dapat mereka berbuka daripada apa yang kami beri. Kami sendiri pun tak ada, tak ada makanan. Lalu Nabi SAW menjawab, yu'tillahu hadha thawab man fattara sa'iman ala tamrah. Pahala diberikan kepada orang beri makan kepada yang berbuka puasa ni akan diberikan walaupun yang memberi itu hanya menyediakan
sebiji tamar untuk orang yang berpuasa berbuka. Mana dapat pahala yang sama, pahala yang besar, pahala sumpah, pahala orang yang berpuasa. Ya, mana tak semestinya banyak. Mana kita beri sekadar kemampuan yang ada pada kita. Au ada syurbati ma, ataupun hanya beri seteguk air. Au madqatil labadin, ataupun hanya beri sehirup susu yang untuk diminum oleh orang yang berpuasa ketika berbuka. Dapat pahala yang sama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka maknanya berilah walaupun sedikit. Ya, sekiranya kita mampu, maka beri lebih daripada itu. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Ramadan, kata Rasulullah, adalah bulan di mana permulaannya adalah rahmat. Ya, rahmat yang luas daripada Allah SWT kepada hamba-hambanya. Wa awsatuhu maghfirah, di pertengahannya keampunan daripada Allah. Ya, Allah buka seluas-luasnya pintu keampunan untuk hamba-hambanya memohon keampunan pada bulan Ramadan. Wa akhiru wa'idkum minan nar, dan penghujungnya, akhirnya adalah pembebasan daripada api neraka Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan orang yang dibebaskan daripada azab neraka dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang Allah bebaskan daripada neraka dan selamat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, kemudian seterusnya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, wastaksiru fi min arba'i khisal. Dan bulan Ramadan ni, kata Nabi, perbanyakkanlah dengan 4 perkara. Khaslataini turduna bihima rabbakum. Yang daripada 4 perkara ni, 2 perkaranya sekiranya kamu melakukannya, maka kamu akan mendapat redha daripada Allah. Allah redha kamu. Iaitu, kata Nabi SAW, 2 perkara tersebut ialah dengan sabdanya, fa ammal khaslatani allatani turduna bihima rabbakum fa syahadatu alla ilaha illallah. Ya, 2 perkara yang jika kamu lakukan, kamu akan Allah redha kepada kamu, yang kamu dapat redha Allah, ialah kamu banyakkan ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, mengesahkan Allah SWT. Wa tastaghfiruna, dan yang keduanya ialah kamu banyakkanlah mohon keampunan, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu lakukan 2 perkara ini, kata Nabi, kamu akan dapat redha daripada Allah. Adapun 2 perkara lagi, yang kata Nabi, la ghina abikum anhuma, yang memang kamu mesti melakukannya, kamu tak boleh tinggal, iaitu fatas'alunallahal jannah, maka mohonlah daripada Allah akan syurganya. Wa ta'udzuna bihi minan nar, dan mintalah diselamatkan, dijauhkan daripada neraka Allah SWT. Minta daripada Allah supaya kita diselamatkan daripada neraka. Jadi kita boleh berdoa sebagaimana doa yang biasa kita dengar, yang doakan oleh imam tarawih kita. Ya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku bermohon redha-Mu serta syurga-Mu. Ya, aku nak kamu redha kepadaku dan aku nak syurga-Mu. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku mohon berlindung, diselamatkan daripada murka-Mu dan neraka-Mu. Jadi kita doakan, ya. Kemudian minta supaya Allah ampunkan kita, sebagai bagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun, sangat suka memberi pengampunan kepada hamba-Mu, maka ampunilah kami. Ya. Dan selain daripada itu juga boleh kita doa dengan doa yang diajarkan kepada kita, supaya kita minta kita ni dilepaskan daripada neraka. Ya, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina minan nar. Ya Allah, ya, bebaskan diriku, selamatkan diriku, ibu bapaku, datuk dan nenekku, atuk moyangku daripada neraka. Mana kita minta supaya kita semua Allah selamatkan daripada azab neraka. Ya, Allahumma ja'alna
min utaqaika minan nar fi Ramadan. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan hamba-hambamu yang kamu bebaskan daripada neraka ketika bulan Ramadan ni. Jadi itu di antara doa yang boleh kita minta dengan Allah SWT. Sekiranya mungkin susah bagi kita tuan-tuan nak dalam bahasa Arab, maka mohonlah dalam bahasa Melayu, tidak masalah. Ya Allah Maha memahami apa yang kita minta. Kemudian seterusnya Nabi SAW menyebut dalam penghujung hadis ni, wa man saqa sha'iman saqahu Allah min haudi syarbatan la yadma'u ba'daha hatta yadkhulal jannah. Dan siapa yang beri minum air kepada orang yang berpuasa ni untuk berbuka, maka Allah akan beri minum kepadanya air daripada kolamku. Kalau Nabi SAW, haud Nabi SAW di akhirat nanti. Yang kata Nabi, bila seorang itu minum seteguk daripada air daripada kolamnya ni, kalau baginda, maka dia tidak akan rasa lagi dahaga, sehinggalah dia masuk ke dalam syurga Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan golongan ni yang akan bersama-sama dengan umat Nabi SAW yang lain minum air daripada telaga Nabi, dan seterusnya akan dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sekali itu untuk kali ini, wallahu alam. Aku qul hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.